Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam YouTube channel, Analyst Tech YouTube channel. Dalam topik kali ini adalah domain name server. Okey, domain name server ni kita boleh katakan dia sebagai menukarkan alamat IP kepada nama. Okey. Domain name server ni boleh digunakan di internet dan juga di dalam rangkaian setempat lah. So basically untuk kegunaan di internet memang kita akan gunakan domain name server. Okay, kegunaan domain name server ni adalah seperti saya katakan tadi, menukarkan nama kepada IP, alamat IP. Sebab kalau kita nak ingat alamat IP sangat susah. Kalau ada satu server, dua server, okey. Tapi kalau dah banyak, susah kita nak ingat. Jadi, begitu juga kalau kita nak bagi orang. Contoh kita nak bagi dia buka kita punya laman web. Okey. Let's say dia cakap, okey, apa laman web awak? Okey. Laman web saya 210.111.4055. Susah nak ingat tu. Jadi, kalau kata apa laman web awak ya? Okey, laman web saya analysttech.com. Mudah kan? Orang tak perlu nak ingat banyak nombor. Jadi dengan menggunakan perkataan ni dia lebih mudah untuk kita ingat dan tulis di URL di laman browser lah. So dia ni juga penting apabila kita membuat googling kan. So perkataan tu akan lebih mudah untuk kita buat indexing atau carian di laman web. Jadi itulah kegunaan domain name server secara umum. Mungkin penerangan saya tidak terlalu dalam tapi cukup untuk anda faham. Sebab channel saya dibuat bukan untuk menjawab soalan, untuk menjawab ujian, tapi untuk memberi kefahaman kepada orang yang bekerja di dalam bidang IT. Jadi tujuan utama YouTube ni adalah untuk memberi sedikit ilmu yang lebih kepada kefahaman. Baik. Saya bagi contoh untuk DNS ni. Okey, saya bagi contoh untuk DNS ni. Katakanlah kita nak pergi kepada Google. Okey. Jadi macam mana kita katakan Google tu mempunyai alamat IP yang seperti saya masukkan tadi. Sebenarnya adalah google.com tu mempunyai alamat IP dia yang tersendiri. Baik. Apabila kita buka command prompt, kita just kita type ns lookup google.com. google.com. Baik. Okey. Tonton tengok. Jika anda semua tengok di sini. So, google.com, apabila kita type google.com, kita akan pergi ke DNS server, di mana DNS server adalah beralamat 888. Okey. Sebab komputer saya setkan Google DNS kepada 888. Okey. Daripada 888 tu, di mana DNS Google ni, dia akan memberi jawapan di manakah sebenarnya server google.com. So inilah sebenarnya nombor IP yang google.com gunakan. Okey, yang ini adalah IPv4, yang ini adalah IPv6. So itulah maksud DNS tadi. DNS tadi, domain name server, menukarkan daripada nama ataupun huruf ataupun perkataan kepada alamat IP. Jadi kita hanya perlu ingat google.com. Kita tak perlu ingat 172.217.31.46. Kita tak perlu ingat begitu. Okey. So, sekarang dalam video ini saya akan cuba terangkan macam mana kita nak membuat konfigurasi kepada DNS server. Okey. DNS server ada banyak aplikasi yang kita boleh gunakan
di dalam rangkaian kita untuk membuat DNS. Seperti Microsoft DNS, kita ada dalam BSD juga ada, boleh untuk configure untuk DNS. Begitu juga di dalam Cisco punya switch pun kita boleh buat DNS. Tapi yang lebih mudah adalah untuk kita mengadakan server DNS. Ini untuk kegunaan internal. Untuk eksternal nanti saya akan bincangkan lebih lanjut lah untuk di internet. So kita bincangkan penggunaan DNS untuk di dalam rangkaian. Katakan kita ada 10 komputer dan kita ada satu server. Okay. Lebih mudah kalau kita menggunakan DNS server untuk 10 komputer tersebut membuat capaian kepada aplikasi server tersebut. Okay. So untuk kegunaan internal, DNS, Microsoft DNS adalah yang paling mudah untuk kita gunakan. Baik, kat sini saya ada Windows Server. Okay. Saya bagi contoh kat sini adalah Windows Server, yang mana Windows Server ini adalah Windows Server 2019. Okay. Anda boleh gunakan VMware untuk buat installation Windows Server ni, dan Windows Server ni boleh di-download daripada laman web Microsoft untuk mendapatkan Windows Server 2019. Windows Server 2019 ni ada evaluation copy, yang mana dia membenarkan license selama 180 hari. So kalau anda semua ingin membuat uji cuba, boleh mendapatkan Windows Server ni secara percuma, just download je daripada internet. Cuma agak besar lah, dalam 4 gig macam tu file ya. Dan boleh download dan install dalam virtual lah, sama ada boleh guna VMware, Oracle, tak ada masalah. Install dalam komputer, gunakan virtual. So anda boleh bermain lah dengan Windows Server ni. Dulu susah juga nak dapat Windows Server ni, sekarang ni mudah boleh download, kita boleh buat evaluation. 180 hari tu panjang tu, masa tu, banyak benda yang kita boleh buat. Okey, baik. Macam mana kita nak configure Windows Server ni? Windows Server ni untuk configure DNS. Okay. So daripada server manager ni, kalau kita dah install Windows ni, dia akan ada server manager kat menu utama ni, boleh buka server manager. Okay. So daripada manage, kita boleh tengok kat ujung atas ni, kita add roles and features. Okay, add role and features. So kita tekan next, role base kita tekan next. Okay, server selection kita tekan next. Okay, so kat sini kalau anda tengok ada satu function dipanggil DNS. Okay, so tekan, dia akan minta kita untuk accept. Okay. Add features. Okay, so add features. Okay, dia kata validation process. Klik continue. Okay, itu saja. Tekan next. Okay, tekan next dan tekan next. Okay, tekan install. Baik, mudah Windows Server ni sangat mudah digunakan. Actually 2012 punya pun dah bagus dah senang. Masa 2008 punya version tu agak susah lagi, sebab dia masih menggunakan antarmuka yang lama lah, macam Windows XP punya pattern, Windows 98 XP macam tu lah kan. Jadi yang Windows Server start 2012 dengan sampai sekarang ni dah 2019 punya version, sangat mudah lah. So semua Windows Server tu boleh download daripada laman web Microsoft Evaluation, Microsoft Evaluation. Free download je, boleh pakai 180 hari kan. Kita pun gunakan VM je, tak ada masalah. Maknanya kita download, install, 180 hari, install balik, masuk baru lah.
kan. Sebab tu kita pakai VM lebih mudah lah. Tak perlu license ke apa, terus jalan je. Tapi untuk production sangat tak sesuai lah, sebab 180 hari production dah habis lah. Dan tapi untuk menambahkan ilmu, untuk explore, tak ada masalah Windows Server evaluation ni. Untuk lebih kita faham macam mana menggunakan Windows Server, bolehlah kita pakai evaluation punya version. So okay, installation succeed with Windows Server ni lah. Okay, tekan close. Okay, so bila kita tekan tools, okay, tekan tools, kita ada DNS. Okay, DNS. Okay, so kalau anda tengok kat sini ada DNS ni. Okay, tekan. Okay, forward lookup zone. Baik. Katakanlah saya nak buat satu DNS internal yang baru. Okay, ni dalam organisasi saya. Maknanya saya set up satu internet network untuk kegunaan office lah, kegunaan office. Okay, katalah pejabat saya tu saya namakan syarikat saya adalah Anaristek. Okay, saya nak gunakan beberapa aplikasi dalam rangkaian saya. Jadi saya memerlukan DNS untuk memudahkan staff-staff saya buka website ke, buka application yang ada dalam environment kerja diorang. Jadi saya perlukan DNS untuk memudahkan diorang, tak perlu ingat nombor IP setiap aplikasi itu. Okey, katalah nama bisnes saya adalah Anarish Tech. Okey, so saya letak je anishtech.net. Biasanya anishtech.net. Okey, tekan next. Okey, kita terus je tekan next. Okey, teruskan dan finish. Okey, sekarang saya dah ada anishtech.net punya zone. Okey, so bila kita expand benda ni, kita akan nampak dia punya root dia dah. Okey, dia punya isi dia. Baik, so mudah je kita nak tambah. Katalah server yang sekarang saya gunakan adalah server DNS. Jadi saya nak namekan server DNS ni. So klik kanan. Okey, tekan new host. Okey, so untuk server ni saya letakkan DNS. Okey, so saya check IP dia. Okey, saya check IP komputer saya ni. Okey, IP config server saya check server saya punya IP. Okey, ini saya punya server IP untuk DNS. So saya masukkan IP DNS kat sini. Okey, ini adalah IP DNS. So saya tekan add host. Okey, dan okey, so saya dah ada host name untuk DNS. Baik, so untuk domain ni dia akan jadi fully qualified domain name adalah seperti ini. Okey, dns.anishtech.net. Okey, so bila kita buat ns lookup, okey, dia tak jumpa. Sebab okey, kena tahu semua komputer yang hendak translate menggunakan informasi di dalam DNS server ni perlu menukar DNS tersebut kepada DNS server ni lah. So saya bagi contoh kat sini server saya ni. So saya perlu tukar. Okey, kalau kita tengok sekarang detail dia menggunakan DNS yang datang daripada router. So kita tak boleh pakai DNS ni. Kita kena pakai DNS server punya IP lah. Okey, so kita kena ingat just DNS IP je. So kita tukar di bawah ni DNS server. Okey, so DNS server adalah seperti tadi. Okey, tengok balik IP dia. Okey, so DNS IP untuk internet DNS adalah 192.168.43.223. Okey. 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 So
daripada sini kalau kita reply balik, okey, kalau kita nak dapatkan balik nak tahu server kita ni berfungsi atau tidak, okey, kita dah betulkan IP tadi, kita pointkan IP server ni kepada DNS ni. So saya buat NS lookup, masukkan, okey. So komputer ni akan pergi kepada DNS ni. So daripada DNS ni dia akan translate ikut apa yang kita isi di dalam ni. Okey, ruangan lookup zoom ni. So kita nampak okey dia dah translate. Okey, DNS analyst tag.net adalah ni IP dia. Okey, itu cara dia. Tapi apa yang akan berlaku adalah bila kita ping kita lookup pada Google, okey. Okey. Still dia dapat juga. Okey. Walaupun dia pergi kepada server DNS ni. Sebab dia ada pointing. Dia ada pointing kepada DNS Google. Okey. Menggunakan IPv6 dan juga IPv4. Okey. Sekiranya dia tidak ada jawapan, tak dapat cari maklumat, okey, kita kena tahu server lain yang kita boleh membuatkan server DNS kita berhubung dengan server luar. Okey. So untuk function ni kita ada dipanggil conditional forwarders. Okey. Bermakna sekiranya informasi tersebut tidak dapat dicapai di dalam DNS server ni, kita perlu membuat redirect forwarders kepada server yang lain. So dalam case ni saya conditional forwarders, new conditional, saya tambah satu DNS, iaitu saya letak Google senang google.com. okey. Okey, so IP dia adalah 8888. okey. So nampak so DNS Google kita tambah DNS luar lah untuk support kita punya server DNS. Jadi ini boleh memudahkan kita menguruskan internal pengguna kita. Kadang-kadang ada user nak pergi Google juga, tapi kalau kita forwardkan semua DNS ke internal saja dan internal kita tidak dapat baca server di luar, ada kemungkinan pengguna mengalami kesukaran untuk bekerja lah. Jadi untuk memudahkan, kita forward saja kita punya DNS. Okey, satu lagi, sekiranya kita ada beberapa DNS server yang lain, yang DNS server tersebut hanya membuat DNS untuk kegunaan sendiri, tapi kita perlu untuk mencapai aplikasi di dalam kawalan DNS tersebut. So sama juga kita kena buat conditional forwarders. Ditambah aja apa-apa kat sini untuk server-server DNS yang luar lah, yang lain, yang selain daripada kita punya kegunaan. Okey, jadi sekiranya kita ada internet server lain yang mengawal aplikasi server yang lain dan mempunyai DNS yang tersendiri, kita tak perlu nak tambah lagi dalam kita punya DNS server yang ada. Just kita buat conditional forwarders daripada DNS ni kepada DNS yang lain. Jadi mudahlah, tak perlu nak bawa semua sekali masuk sini. Kena buat balik satu-satu kan. Ada 100 server kan, ada 5 DNS server yang kawal setiap 20 server. Kita hanya buat conditional forwarders untuk semua server-server tu boleh bercakap, boleh kenal antara satu sama lain. Okey, ini untuk environment yang besar lah dalam LAN environment yang besar. Okey, baik. Okey, baik. Habis kita cerita pasal konfigurasi DNS server. Ini sebagai satu contoh lah kita menggunakan Microsoft Windows Server 2019. So seterusnya kita pergi kepada kita punya SSH.
So untuk exercise ni kita buka balik kita punya latihan yang sebelum ni. Okay. Latihan yang sebelum ni. Kalau kita tengok latihan kita sebelum ni ya. Okay. Kita buka balik latihan kita sebelum ni. Okay. Okay, ini kita punya latihan sebelum ni. So kita akan simulate kan kita punya DNS ni. Kita punya practice DNS ni dalam kita punya rangkaian ni lah. Kita simulate dengan dia. Okay, kita bagi dia up dulu. Baik, apa yang saya nak anda buat adalah okay. So first kita tukar dulu WAN address ni, kita akan gantikan dia kepada interface internet So kita akan pakai segmen 88 lah So untuk tu kita akan kita masuk dalam router ni. Okay, kita show run dulu. Okay, tengok interface. Okay, kita akan tukar interface WAN ni description WAN ni kita akan tukar. Okay, so config T. Okay, interface fast 0/0. So IP address kita akan gantikan dia dengan 888.0.255.0.0.0. Okay, 888.1. Okay, sebab interface kan. Okay, so 255.255.0.0.0. Okay, baik. So itu je kita tukar. Okay, tukar yang tu. So sekarang ni ni kita akan bawa keluar. So kita akan padam balik yang ni. Okay, sebenarnya saya nak simulatekan DNS public dan juga internal. So saya akan tambahkan satu switch kat sini. Okay. 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 So ini kita anggapkan dia internet segment Okay. Okay, ini segmen internet. Baik. Okay, kita sambungkan. Dari sini kita sambungkan kepada 24. So saya takkan config switch ni sebab saya akan letakkan dia sebagai switch saja. Sebab kita sekarang ni kita nak buat public DNS. Kita nak simulate public DNS. Okey. Kita letak satu server kat sini sebagai server DNS. Okey. So ini adalah DNS. Okey. Katalah ini DNS Google Okey, ini DNS Google. So saya akan setkan IP dia. Okey. So IP DNS Google adalah 8888. So gateway kita akan pakai gateway pada router. So okey. DNS server adalah 8888. Okey. So kita akan sambungkan. Sini kita masuk nombor 1. Okey. So kita test dulu ping daripada server kepada router. Okey.
Okay, lambat sikit ya. Okay, so daripada router dah reply. So kita test pula daripada user. Okay, department A dia test juga. Tengok dia boleh capai tak. Okay, 8888. Baik, ping 8888. Okay, so dia boleh ping ke sana. So untuk server ni kita tukar dia punya IP. So katalah ni application lain 1.2 So kita pakai DNS dia 8888. Ini kita tukar kepada 255.0.0.0. Okey. Default gateway 1. Ni 8888. Okey. Okey So ni kita sambung juga kepada okey. So ini adalah 8888.2. Okey. 0.0.0. 888.1. Okey, tambahan ini kita katakanlah ni mail kita letakkan dia sebagai mail.google.com. Okey. So inilah mail google.com. Okey, yang ni kita letak dia sebagai dns1.google.com. Baik. Okey. Terus sini mail server. Okey. So baik. Untuk simulation ni, dalam ni memang dia dah ada function kita boleh test mana-mana banyak ni. Email ada, NTP ada, FTP ada. Kita akan go through satu-satu kemudian So untuk hari ni kita akan cerita pasal DNS saja Kita onkan DNS. Tekan on. Okey, namakan record pertama. Okey. A record mail. Okey. Address 8888. Okey. Silap. mail.google.com. Okey, tadi kita pakai berapa? 888.2. Okey, 888.2. Okey. Add. So lagi kita masukkan dns1.google.com. Okey, so sini adalah 8888. Add. Okey. Okey, tak ada cache lagi Okey. So okey, itu saja untuk DNS. So kita pergi pada department A, kita nak tengok, kita nak uji konfigurasi ni. So kita tambahkan sini adalah DNS. Kita betulkan DNS kepada DNS eksternal internet punya DNS. So kita tukar kepada 8888. Okey. So command ns lookup dns1.google.com. Okey. So dia dapat jawapan. Sama juga kita tukar kepada mail.google.com. Baik. Kita dapat tengok dia pergi server 888, address 888. Okey. So kita test lagi, kita tambah lagi record yang lain kat pada DNS ni. Katalah saya nak pakai service DNS, saya nak pakai Anarich tag.
.com. Okay. Saya tambah unrestech.com. So ni saya letaklah 888.3 lah Okay. Tambah satu yang lain. So kita run. Okay. ns lookup alnarishtech.com. Ya, tengok betul tak perkataan. Salah perkataan. Betul lah. PEC page. Okay. So nampak. Bila dia tak ada dalam record, dia akan unknown. Cannot find unrestech.com. Non-existing domain. So kita tunggu lagi sekali. Remove boleh lah. Okay, remove. Okay. Okay. 888.4 add. Okay, ni unrestech.com Okay. Kita bagi pada user balik. ns lookup. Okay. See? Nampak? Okay, so itu kalau kita record, kita tidak ada dalam record ataupun perkataan salah dan sebagainya, dia akan keluar unknown. Okay. So itulah fungsi bila kita buat simulation DNS luar dan penggunaan record DNS. Okay. Basically untuk kegunaan internal pun sama juga. Ianya hanya perlu kita tambah DNS di dalam. Okay. So untuk latihan dalaman, ini kepada protege saya, kepada protege saya kan, protege tambahan 2 kali server, 1 internal DNS. Okay. So tambahkan kat bahagian dalam 1 internal DNS dan juga 2 server yang boleh dicapai di peringkat dalaman, sebagai latihan kepada siapa yang nak buat dan juga kepada siapa yang terlibat dengan protege. Okay. So itu dia penerangan yang panjang lebar oleh saya. So semoga kita berjumpa lagi di YouTube yang akan datang. Saya doakan semoga mendapat sedikit ilmu yang tak seberapa ni, yang bermanfaat kepada semua. Itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih.